UMNO tak boleh jumpa dengan Bersatu dah. Boleh, bukan kata tak boleh. Tapi dia kalau Bersatu setuju juga esok untuk membentuk kerajaan dengan UMNO dalam keadaan jatuh yang memalukan, dia sebenarnya tak perlu undi tak percaya. Peja kalau UMNO betul-betul nak jadi ketua menteri besar Perak, dia jumpa dengan Bersatu, dia jumpa dengan Peja, cakap Peja kau letak jawatan, kau lantik orang UMNO jadi menteri besar pun boleh. Tapi kenapa nak kena melalui proses undi percaya atau tak percaya ini untuk menjatuhkan Peja? Kenapa sampai macam tu sekali? Seolah-olah kenapa hinanya digunakan kaedah yang hina ini untuk menjatuhkan kerajaan negeri Perak ini. Jadi penghinaan ini adalah satu luka yang amat dalam untuk Peja, untuk Bersatu Perak dalam menghadapi situasi dan suasana ini. Dan benda ini menampakkan bahawa UMNO bukan setakat menampar Bersatu Perak, dahlah jatuh, ditendang-tendang, diterajang-terajang, kan, kicking while they are down, dah jatuh, ditendang, diterajang, dipukul lagi, kan. Jadi itu yang sekarang ini tengah berlaku dengan kerajaan negeri Perak, sehingga menyebabkan kerajaan ini, Bersatu ini berada dalam keadaan mereka rasa diri mereka diperkotak-katikkan, dihina. Jadi dendam ini, kalau sekiranya Bersatu membentuk kerajaan dengan UMNO sekali lagi, adalah sesuatu yang sangat memalukan kepada Bersatu Perak, adalah satu yang sangat memalukan kepada Muhyiddin Yassin. Kerana nampaknya Bersatu telah diperguna dan bukan diperguna, Bersatu ini telah dimalukan dengan cara yang paling memalukan. Bagaimana satu parti yang menjadi kerajaan, berkuasa kerajaan sekarang ini, dimalukan oleh parti yang bukan kerajaan. Bukan setakat di Perak atau kita bercakap tentang di Johor juga. Sebab itu Bersatu Johor sekarang ini tengah bersiap sedia untuk menjatuhkan kerajaan UMNO Johor. Setelah apa yang berlaku kepada mereka. Sebab itu tuan-tuan, pengkhianat tidak akan pernah hidup aman dalam pengkhianatan mereka. Pengkhianat tidak akan pernah hidup aman dalam pengkhianatan mereka. Khianat yang dilakukan oleh kerajaan Bersatu, oleh UMNO ni tolak tepi lah, oleh Bersatu ini, akhirnya memakan diri sendiri. Khianat ni adalah satu perbuatan yang adalah suatu sifat manusia yang tidak akan disenangi dan tidak akan dipercayai oleh orang lain. Bayangkan kalau dengan orang yang kita dengan kawan kita sendiri kita boleh khianat, takkan dengan musuh pun akan fikir, kalau kawan dia pun dia boleh khianat, takkan dia boleh setia dengan aku. UMNO fikir macam tu. Bersatu kawan dengan PKR, kawan dengan DAP, kawan dengan Amanah, kalahkan UMNO dalam pilihan raya lepas. Tiba-tiba boleh khianat. Kalau kawan dia boleh khianat, apatah lagi aku, UMNO kata, apatah lagi aku, PAS kata. Jadi dalam keadaan ini, mereka merasakan bahawa kerajaan yang dipimpin oleh Bersatu di Perak itu tidak mempunyai apa-apa kekuatan, tidak mempunyai apa-apa mandat, dan lebih-lebih lagi Bersatu hanya mempunyai 4 kerusi. So dalam keadaan itu, apa perasaan Bersatu Perak sekarang ini? Adakah mereka akan terus kekal bersama dengan Perikatan Nasional, atau akan membentuk satu kerajaan baru bersama dengan Pakatan Harapan? It will be something interesting sebenarnya, sebagaimana yang berlaku di Sarawak. Di Sarawak, GPS peringkat federal mereka bersama. Contohnya Willy Mongin, Ali Wiju, kecuali Barubian lah. Tetapi di peringkat negeri nampaknya macam mereka berlawan. Jadi dalam keadaan ini, kita nampak suasana ketidakstabilan dalam politik kerajaan Perak, ketidakstabilan dalam politik kerajaan persekutuan. Dan benda ini ditambah lagi dengan kenyataan bahawa ada rundingan sekarang ini di antara UMNO dan juga Parti Keadilan Rakyat, di antara Zahid dan juga Anwar Ibrahim. Tidak dapat dinafikan perkara tersebut. Rundingan itu berlaku. Bukan di antara Zahid dengan Anwar aja. Semua orang berunding dengan semua orang. Okey, kita cerita hari ini. Semua orang dalam politik ni berunding dengan semua orang. Itu kita bagi tahu Semua orang sekarang ini berunding dengan semua orang. Dan kalau kita baca kenyataan UMNO sekarang ini, hari ini. Saya baca kerajaan Datuk Seri Ahmad Mazlan, dia kata Setiausaha Agong UMNO.
Situasi politik terkini Kerajaan Negeri Perak. UMNO berpendirian bahawa Kerajaan PNG Perak mestilah dikekalkan. Nak kau dah jatuhkan kerajaan dengan satu keadaan yang memalukan, engkau dah katuk kepala dia sehingga berdarah, nampak tengkorak kepala. Sekarang ni kau letak Henry Plus, benda kau kata, kita kawan balik Semua barisan exco kerajaan negeri juga harus diteruskan. UMNO juga berpendirian bahawa PPBM dan PAS harus bersama mendukung kerajaan PN Negeri Perak. Undi percaya yang berlaku hari ini hanya melibatkan jawatan menteri besar dan bukan mengubah status di kerajaan negeri. You can say whatever you want lah. Tetapi sekarang ini luka sudah terpalit di hati. PAS pula menulis hari ini. Sokongan adun PAS di negeri Perak. PAS mengambil maklum keputusan usul keyakinan majoriti ahli Dewan terhadap Menteri Besar yang telah berlangsung, di mana 3 adun PAS menyokong selaras dengan pendirian dibuat oleh Lajnah Politik PAS Pusat. So daripada 10 tu 3 daripada PAS yang menyokong Peja. Maka selaras dengan keputusan tersebut, PAS Pusat membuat ketetapan untuk tidak menyertai usaha membentuk kerajaan negeri Perak yang baharu. So maksudnya, kalau ada kerajaan negeri Perak yang baharu lepas ini, bersama dengan UMNO ataupun dibawa oleh Pakatan Harapan, PAS tidak akan terlibat. Dan ini suatu yang menarik sebab kalau kita tengok PAS dan UMNO Terengganu pun berlaku pergaduhan yang besar. Berlaku satu pergaduhan yang sangat besar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya kata, dalam suasana politik yang kita lihat sekarang ini, tidak hanya ada satu penyelesaian. Snap election. Saya percaya hanya ada satu penyelesaian saja, iaitu snap election. Kita bubarkan balik parlimen, kita bubar balik Dewan Undangan Negeri, kita pergi ke pilihan raya. Tapi kita COVID sebagainya. Macam ni tuan-tuan, tahun depan dah ada vaksin. So tak payah risau pasal COVID lagi dah. COVID dah kita dah boleh deny. COVID kita dah boleh kata apa, boleh letaklah ke tepi dah. Vaksin tu dah mula ada. Jadi dalam suasana dan politik yang ada sekarang ni, macam mana kita nak memastikan ketidakstabilan ini daripada berlaku lagi? Apa jaminan bahawa lepas ni tak ada lagi negeri-negeri lain atau Perak sendiri akan bertukar lagi menteri besar dia? Katakanlah Pakatan Harapan amanah jadi menteri besar dengan 24 kerusi, campur 3 bebas, campur dengan 4 bersatu, 31. Kan? 31. 24 campur 4, 27 campur, 24 campur 4, 27 campur 3, 30. 30 kerusi. 30 kerusi adalah terlalu nipis untuk nak memegang kerajaan. Majoriti satu je. So, kalau UMNO bergabung dengan Pakatan Harapan, possible. Kalabun amanu. Kelab malam. UMNO bergabung dengan Pakatan Harapan, possible. UMNO jadi menteri besar bersama Pakatan Harapan, possible. Tak ada kata tak impossible. Mungkin bersatu bersama sekali, possible. Ada tak kemungkinan UMNO menteri besar bersatu PAS macam yang ada, cuma beza dia tukar menteri besar? Possible. All of that is possible. Cuma kat mana kita nak malukan dia orang, itu je. Dan akhirnya yang malu adalah kerajaan pengkhianat. Yang malu sekarang ini adalah kerajaan pengkhianat. Daripada sini kalau kita tengok undian, adakah anda penyokong? Penyokong PH 86%, 3,025 orang. Penyokong Perikatan Nasional 2%, 65 orang. Tidak pasti 99, 100 orang. Tidak menyokong mana-mana, 321 orang. Tujuan kita tengok demografik ni, kita dapati bahawa mereka yang melihat video saya ni, majoriti kita adalah mereka yang tidak menyokong Perikatan Nasional. Tidak menyokong mana-mana tu maksudnya tak menyokong lah Perikatan Nasional. Itu je. Kita katalah tak sokong mana-mana, sebenarnya jiwa kita ni ada bias. Kita masih lagi menyokong someone. Tapi tak apalah. Point is kita tahu bahawa terdapat golongan manusia yang sebenarnya dalam yang menonton video saya, yang menonton rakan-rakan saya yang melihat saya, sebenarnya berada dalam keadaan mereka nak tahu apa yang berlaku dan mereka tidak suka kepada kerajaan yang ada sekarang. Ada tak kaitan benda yang berlaku hari ini dengan Azmin, tuan-tuan dan puan-puan? Ya. Kita kena faham, Peja itu adalah timbalan Presiden Bersatu PPBM. Timbalan Presiden Bersatu dimalukan
oleh UMNO. Atas tujuan apa? Jangan terkejut selepas ini bahawa akan terdapat usaha pula untuk menggantikan timbalan presiden itu dengan orang yang lebih layak, yang lebih kejam dalam politik. Peja ni dia tak kejam dalam politik, tuan-tuan. Tak ada siapa yang sehebat Azmin dalam rundingan-rundingan. Tak ada siapa yang sehebat Hamzah Zainuddin dalam rundingan-rundingan untuk menukar kerajaan. Dan kerajaan yang ada sekarang ini tidak mustahil sebenarnya kejatuhan ini ada kaitan dengan Azmin. Alais kau tangkap keserkap jarang je.